TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2020. Bersama saya Eli Arifin. Yap, hari ini Eli akan kongsikan untuk mata pelajaran vocational untuk sekolah menengah harian, iaitu hiasan dalaman kertas 1. Ini dia untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jadi macam biasalah, kita nak borak-borak juga dengan cikgu ni tentang subjek hiasan dalaman ini. Macam menarik juga kalau dengar kan. Mungkin murid-murid ataupun calon-calon SPM boleh menjadi usahawan suatu hari nanti dengan subjek ini, kita tak tahu. Jadi kita saksikan dulu profil cikgu yang akan mengajar adik-adik pada hari ini. Jom. Baiklah, itu dia cikgu yang sangat cantik hari ini akan mengajar. Kita sama-sama biru lah hari ini. Okey. Ini dia subjek untuk mata pelajaran vocational, iaitu hiasan dalaman kertas 1 yang akan diajar oleh cikgu yang cantik ini, iaitu Cikgu Rosmah Mansur. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Okey cikgu, mungkinlah sedikit cikgu boleh kongsikan ataupun kenalkan diri cikgu kepada calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ini. Okey, saya Rosmah binti Mansur, mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga dalam mata pelajaran hiasan dalaman asas untuk tingkatan 4 dan 5. Okey. Jadi apa yang murid-murid boleh dapat dalam subjek ataupun pembelajaran pada hari ini? Okey, untuk hari ini kita belajar berkenaan dengan teknik menjawab soalan. Yang akan pelajar ambil peperiksaan SPM pada 22 Mac nanti. 22 Mac nanti. Wow, saya rasa ni macam subjek kalau zaman saya dulu memang tak ada subjek ni cikgu. Okey. Saya macam kenapa lah tak ada zaman saya dulu kan. Tapi tak apa, ini adalah orang kata bertuahnya budak-budak zaman sekarang boleh dapat mempelajari pelbagai subjek yang disediakan sekarang ni. Baiklah, sebelum itu kita nak saksikan dulu video ini yang dikongsikan daripada murid-murid yang telah pun kita temu ramah. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Wan Syarif bin Mubin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Calon SPM 2020. Saya mengambil mata pelajaran MPB, iaitu hiasan dalaman asas. Kerana saya meminati aliran ini sebab saya amat meminati kerja pembinaan dan pemasangan kekemasan lantai, dinding dan siling. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nafal Fitri Abdul Talib. Saya dari SMK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Saya calon SPM 2020, hiasan kertas dalaman asas. Saya berminat dengan topik lukisan pelan lantai kerana saya berharap dapat melanjutkan program di bidang lukisan pelan. Didik TV KPM. Baiklah, itu dia calon-calon SPM 2020 kita. Saya rasa macam mereka dah bersemangat, dah tak sabar dia ni nak belajar hari ni cikgu. Ya. Untuk subjek hiasan dalaman asas. So apa kata kita ke meja sakti? Saya lah ke meja sakti dulu. Okey. Mari. Cikgu boleh sanitasi tangan dulu cikgu sebelum kita bercerita tentang SOP kita. Okey, terima kasih cikgu. Baiklah. Untuk pengetahuan adik, jangan lupa memastikan penjarakan sosial ataupun menjaga SOP kita. Sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah dan sanitasi tangan sentiasa dan kerap mencuci tangan tak kira di mana juga anda berada. Okey, cikgu, adakah cikgu sudah bersedia? Ya, saya sudah bersedia. Silakan cikgu. Okey. Tapi sebelum itu, sebentar cikgu mengambil tempatnya di sana, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dengan pembelajaran yang sangat menarik untuk hiasan dalaman asas. Teruskan menonton Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2020 di Didik TV KPM bersama saya Eli Arifin, dan hari ini mata pelajaran
vocational yang kita akan pelajari adalah hiasan dalaman asas yang diajar di sekolah menengah harian. Bagaimanapun cikgu kita hari ini, Cikgu Rosma Mansor yang cantik hari ini akan bersama dengan murid-murid dan juga ataupun calon-calon SPM beliau juga, iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga. Cikgu Rosma. Ya. Bersedia ke cikgu? Ya, saya sudah bersedia. Okey, baiklah. Cikgu mungkin boleh kongsikan sedikit siapakah murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini, cikgu? Okey. Itu dia. Okey. Kita ada Muhammad Firdaus di atas sana. Okey, sebelah dia adalah Ayuni. Okey, di tengah tu adalah Abdul Rahman. Yang seterusnya Hidayat dan yang bawah tu adalah Naufal. Naufal Afi. Oh, 5 orang. Ni semua Lambai semua. Lambai boleh? Okey. Okey. Ataupun ni salam tangan di dada. Ucapkan selamat kepada cikgu. Okey. Terima kasih. Baiklah. Ni semua calon SPM cikgu? Ya, ya. Okey, alhamdulillah. Okey, cikgu nak tanya juga, ada bahan-bahan yang cikgu bawa dekat atas meja tu, bahan apa tu? Oh, okey. Yang ini adalah bahan asas yang kita gunakan untuk proses merancang tanda untuk setiap kali kita memasang kemasan. Okey. Okey. Kita ada sini timbang air, pensel penanda, pita ukur serta benang penanda. Benang penanda. Ya. Itu semua bahan asas untuk hiasan dalaman lah. Ya, sebelum kita memasang, kita perlu merancang tanda dulu. Baiklah. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita juga, ingin diingatkan kepada adik-adik yang sedang menonton Road to Success SPM 2020 ini untuk menjaga penjarakan sosial, sentiasa sanitasi tangan dan juga mencuci tangan. Juga jangan lupa memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey? Jangan digil-gil, okey? Okey, kita mulakan pembelajaran kita. Cikgu, boleh cikgu? Ya. Alright, mari kita mulakan pembelajaran kita hiasan dalaman asas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Eli sebagai pengacara pada petang ini. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang akan mengambil SPM 2020 bagi mata pelajaran hiasan dalaman asas, para guru mata pelajaran hiasan dalaman serta para penonton untuk program Didik TV. Okey, seperti semua sedia maklum, tarikh peperiksaan untuk mata pelajaran vocational adalah pada 22 Mac 2021. Okey, saya harap semua pelajar mengambil peluang dalam masa 10 hari. Kita ada lebih kurang 10 hari lagi, 10 hari lagi untuk kita buat ulang kaji dan juga latih tubi. Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada teknik menjawab, saya akan perkenalkan berkenaan dengan subjek saya lah. Okey, matlamat utama untuk subjek hiasan dalaman asas adalah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan berkemahiran dalam bidang pembinaan dan pemasangan kemasan untuk kemasan lantai, kemasan dinding serta kemasan siling. Okey. Seterusnya kita tengok pada slide lah. Jom, ni tak Okey. sabar ni. Untuk kod mata pelajaran hiasan dalaman asas adalah 7402. Okey. Okey, yang ni adalah profil saya lah. Alah, Okey. comel ni cikgu. Cumi-cumi. Okey. Okey, dalam mata pelajaran hiasan dalam asas, kita ada 4 topik utama untuk tingkatan 4. Okey, dalam tingkatan 4 ni kita ada pengurusan bengkel yang berkaitan dengan organisasi bengkel dan juga pengenalan pada peralatan. Contoh ni alat yang ada atas ni lah. Okey, seterusnya asas kemasan dan hiasan dalaman adalah proses aliran kerja berkaitan dengan hiasan dalaman. Kita ada mentafsir lukisan kerja, lukisan terperinci, menterjemah arahan pemasangan serta asas pengiraan kos. Okey, dalam bab 3 kita belajar berkaitan dengan pembinaan dan pemasangan kemasan lantai, iaitu kemasan lantai jubin. Kita ada lantai jubin mozaik, lantai jubin batu, lantai jubin seramik. Untuk seterusnya kita juga buat pemasangan kemasan lantai kayu, iaitu paket, timberboard serta papan jalur. Untuk kemasan seterusnya kita ada kemasan lantai sintetik, iaitu vinyl dan juga linoleum, kemasan lantai
kapet iaitu kapet gulung dan kapet jubin. Okey, seterusnya iaitu bab yang terakhir yang pelajar belajar dalam tingkatan 4 adalah pembinaan dan pemasangan kemasan dinding, iaitu kita ada pemasangan kemasan dinding berjubin, pembinaan dan pemasangan kemasan dinding panel kayu ada, panel fabrik pun ada. Okey, kita juga ada aksesori hiasan dinding iaitu kambi, dado dan kumai. Kita ada aksesori, kita ada hiasan dinding, kipas dan juga lampu dinding. Kita ada juga pelajari berkaitan dengan aksesori tingkap dan pintu iaitu langsir dan juga bidai. Okey, yang ni tingkatan 4 pelajar belajar. Seterusnya kita tengok kepada kandungan sukatan pelajaran bagi tingkatan 5. Okey, dalam tingkatan 5 kita ada 3 bab utama iaitu pembinaan dan pemasangan kemasan siling. Kita ada kemasan siling lepa dan dekoratif. Kita ada kemasan siling gantung papan simen dan papan jalur. Kita ada pembinaan pemasangan kemasan siling logam jalur dan juga aksesori siling, iaitu kipas siling dan juga lampu siling. Okey. Dalam bab 6, pelajar belajar berkaitan dengan gubahan bunga, susun atau perabot dan pemasangan aksesori dekoratif iaitu rak dinding, bingkai gambar, tombol pintu, penyangkut, alas meja serta alas katil. Okey, dalam bab yang terakhir, keusahawanan dan projek kerjaya, pelajar belajar membuat profil syarikat serta menjalankan projek kerjaya. Okey. Kita tengok kepada format kertas peperiksaan. Okey, kertas peperiksaan untuk hiasan dalaman kita ada 2 kertas sebenarnya, iaitu ujian bertulis, iaitu pentaksiran berpusat yang akan pelajar ambil pada 22 Mac nanti, dan juga pentaksiran berasaskan sekolah iaitu latihan amali yang mana pelajar laksanakan sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, kita tengok jenis instrumen. Okay, instrumen dia adalah ujian subjektif. Okay, jenis item adalah item respon terbuka dan juga respon terhad. Bilangan soalan kita ada 15 soalan, 10 soalan bahagian A, 3 soalan bahagian B dan 2 soalan bahagian C. Okey, jumlah skor adalah 100 markah untuk setiap bahagian, untuk semua bahagian, ketiga-tiga bahagian kita jumlahkan jadi 100. Okey, bahagian A adalah 50 skor, bahagian B 30 skor dan bahagian C 20 skor. Okey, jadi semua sekali adalah 100. Tempoh ujian. Tempoh ujian kita ada 2 jam 30 minit. Okey, cadangan masa menjawab bagi kertas bagi bahagian A adalah 50 minit iaitu 5 minit untuk setiap soalan. Bahagian B 40 minit, lebih kurang 13 minit untuk setiap soalan, dan bahagian C 60 minit itu 30 minit untuk setiap soalan. Okey. Okey, semua pelajar dengar ke ni? Semua pelajar hanyut dibuai mimpi ke? Okey. Okey. Ada. Dengar okey ya. Kita tengok seterusnya pada skop soalan bahagian A. Yang ni kena ambil perhatian semua ya. Yang ni adalah skop bahagian A, kita ada 5 skop. Iaitu pengurusan bengkel dan keselamatan, merancang kerja, merancang tanda, memasang serta kemasan akhir. Okey, jadi kita ada 10 soalan kan? Jadi bila 10 soalan bahagian A, 2 soalan mungkinlah berkaitan dengan pengurusan bengkel dan keselamatan, 2 lagi adalah merancang kerja dan seterusnya lah. Okey, skop soalan ni pelajar kena ambil perhatian supaya mudah dan dapat jawab soalan dengan tepat bahagian A. Okey, yang pertama, skop pertama tadi kita pergi kepada pengurusan bengkel dan keselamatan. Okey, kita ada peraturan dan keselamatan di bengkel. Okey, yang ni pelajar dah amalkan sepanjang latihan amali. Jadi sebelum kerja amali, peraturan dan keselamatan kena ambil perhatianlah. Okey, dan
yang kedua, prosedur penggunaan peralatan dan bahan. Okey, cara penggunaan kena alat dan bahan kena betul. Contoh kita ada di sini adalah alat pemadam kebakaran. Okey, seterusnya merekod penggunaan peralatan dan bahan pun sama. Okey, kena ada dia punya senarai pelaksanaan dia macam mana. Okey, yang keempat adalah menyenggara peralatan dan bahan. Jadi bila bahan dan alat tu macam mana kita nak selenggarakan selepas digunakan dan juga sebelum digunakan. Okey, yang ni lah kita akan pergi kepada soalan bahagian A berkaitan dengan merekod stok. Okey, pelajar semua dah sedia? Ayuni tu dah senyum lebar tu. Ayuni dah sedia. Okey, dah sedia. Okey, dah sedia. Lepas ni kita akan tanya pelajar macam mana jawapan ya. Apa jawapan untuk soalan ni? Okey. Saya baca soalan, nanti pelajar boleh cuba jawab ya. Okey, soalan satu ni ada siapa nak cuba dah? Rahman macam ready tu. Okey, saya baca soalan dia dulu. Okey, soalan dia. Kita tengok soalan ni berkaitan dengan merekod stok. Okey. Rajah 1 menunjukkan peralatan yang digunakan untuk kemasan dinding berjubin. Okey, tengok rajah 1, kenalkan semua alat tu. Okey, berikut adalah penyataan kerja merekod penggunaan peralatan selepas digunakan. Okey, jadi bila dapat soalan, pelajar boleh gariskan kata tugas dia. Okey, contoh sini merekod. Okey, jadi yang tu kata tugas yang penting yang kena ambil perhatian. Okey. Okey, penyataan kerja dia ada sini ada 7 penyataan kerja. Menyusun peralatan, membersih peralatan, menyenaraikan peralatan, mengira kuantiti peralatan, menulis bilangan peralatan, mencatat peralatan yang rosak serta mencatat tarikh penggunaan peralatan. Okey, ini soalan dia. Okey, Hidayat boleh mutekan dulu sementara cikgu mengajar, nanti kita panggil awak on mic. Boleh? Okey, kita tengok Okey. soalan. Mute dulu Ini arahan soalan dia adalah berdasarkan rajah 1 dan penyataan kerja. Cantik. Pilih dan tulis penyataan kerja merekod yang betul pada ruang jawapan. Jadi arahan tugasan dia adalah pilih dan tulis. Jadi awak kena pilih dan tulis. Okey, saya nak minta seorang pelajar boleh jawab tak? Siapa nak jawab? Soalan pertama. Okey, Rahman. Okey, Rahman ke Naufal ni? Dua-dua nak jawab. Berebut. Bagus Okey, cikgu diorang siapa ni. yang jawab ni? Okey, Naufal ke Rahman? Naufal. Nafal. Okey, Naufal. Okey, ya. Apa jawapan awak, Naufal? Nombor 1, menyenaraikan peralatan. Okey, menyelaraikan peralatan. Lagi? Nombor 2, mengira kuantiti peralatan. Okey, mengira kuantiti peralatan. Menulis bilangan peralatan. Okey, menulis bilangan peralatan. Mencatat peralatan yang rosak. Mencatat peralatan yang rosak. Mencatat tarikh penggunaan peralatan. Mencatat tarikh penggunaan peralatan. Ni dia baca dekat skrin ke macam mana? Memang dah siap sedia cikgu. Saya pun tak pastilah. Okey, jadi kita tengok jawapan dia betul ataupun salah. Okey, yang kita dah ada 5 jawapan di sini. Jadi 2 penyataan ni kiranya salah lah. Okey, jadi kita tengok sini. Menyusun peralatan adalah proses apa? Menyusun peralatan. Menyusun peralatan adalah proses penyelenggaraan. Okey, membersih peralatan pun sama. Jadi sekarang dia tanya berkaitan dengan merekod. Jadi betul lah pelajar. Tengok jawapan. Okey, ini jawapan dia. Tengok. Betul kan Naufal jawapan awak ni? Betul. Betul. Okey. Boleh dah. Dapat markah penuh. Okey, kita Skor dah. tengok soalan seterusnya bahagian A, penggunaan peralatan. Okey. Rajah 2 menunjukkan gerudi mudah alih. Berdasarkan rajah 2, tandakan right bagi penyataan langkah kerja, penggunaan gerudi mudah alih yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, nombor 2. Siapa nak jawab? Rahman lah. Tadi Rahman kata nak jawab.
Boleh Rahman? Okey, Hidayat nak jawab. Okey, bagus Hidayat. Okey, kita tengok. Yang pertama, melaras kelajuan gerudi. Macam mana? Betul ke salah jawapan awak? Betul. Okey, betul. Okey, betul jawapan Hidayat. Seterusnya, mengecas bateri sepanjang hari. Salah. Okey, salah. Sebab kita tak boleh lah. Kalau handphone kita pun kita tak boleh cas sepanjang hari. Begitu juga dengan gerudi ni pun tak boleh cas sepanjang hari. Okey, soal nombor 3. Dah bagi jawapan. Kita skip je lah yang tu. Bapak tak nampak cikgu. Menguji arah Nampak terus. putaran mata gerudi. Okey, dah ada jawapan. Hidayat, selamat dah Hidayat. Okey, yang keempat, memasang mata gerudi sehingga ketat. Jawapan Betul. Hidayat? Betul. Okey, betul. Yang kelima, Salah. salah. Mengetat mata gerudi menggunakan kunci takal, salah. Okey, kenapa salah Hidayat? Sebab dia tak pakai pak kunci tu. Okey. Kita ni ini adalah gerudi mudah alih. Jadi untuk ketatkan mata gerudi tidak perlu menggunakan kunci takal. Okey. Wah, Hidayat pun sama ni. Semua betul. Pandai Okey. Hidayat. Kita pergi soalan kita pergi yang ke okey. Kita pergi pada skop proses merancang kerja. Okey. Dalam skop proses merancang kerja, dia ada 6 item yang pelajar kena hafal mengikut urutan yang betul. Okey? Yang pertama, menterjemah arahan pemasangan. Jadi, baca kata tugas. Apa tugasan arahan pemasangan tu? Okey, yang seterusnya, mentafsir lukisan, iaitu lukisan kerja dan juga lukisan terperinci. Jadi, pelajar bolehlah baca lukisan plan tu apa dalam plan yang tulis. Okey, seterusnya, menyediakan senarai peralatan dan bahan. Dan yang keempat, membuat pengiraan kos. Dan yang kelima, menyediakan peralatan dan bahan. Jadi kalau pelajar tengok di sini, okey, yang C ni adalah menyediakan senarai. Yang ni adalah menyediakan peralatan. Jadi untuk menyediakan senarai, pelajar perlu buat list. Yang maksudnya tulis atas kertas ke catat. Untuk menyediakan peralatan adalah pelajar keluarkan peralatan dari dalam stor ke atas rak peralatan ataupun ke ruang kerja lah. Okey. Dan yang keenam adalah menyediakan permukaan. Ini maksudnya kalau permukaan tu adalah ada kemasan lama. Contoh kemasan cat yang dah rosak. Kita nak ganti baru. Jadi kita kena bersihkan dulu ataupun tanggalkan cat tu dulu baru kita boleh buat tugasan yang seterusnya. Okey, boleh semua? Boleh ke pelajar Tanjung Bunga? Boleh. Okey. Cikgu, Ya? saya ada soalan. Baju mereka pakai ni memang baju uniform ke macam mana? Oh, okey. Yang ni adalah baju rasmi sekolah untuk aktiviti luar. Oh, okey. Okey, seterusnya? Okey, seterusnya. Okey, barulah kita tengok soalan berkaitan dengan merancang kerja. Okey, soalan merancang kerja. Okey, saya baca soalan dulu. Nanti boleh cuba menjawablah. Kita pilih seorang. Okey, yang ketiga, maklumat berikut adalah penyataan merancang kerja, pemasangan kemasan, dinding papan kapur. Okey, berdasarkan arahan soalan. Berdasarkan penyataan merancang kerja, pilih 5 penyataan merancang kerja yang betul dengan menulis A, B, C, D, E, F atau G dalam ruang jawapan. Okey, jadi kata tugas dia kat sini adalah pilih 5. Di sini kita ada 7 penyataan merancang kerja. Okey, yang ini proses merancang kerja. Okey. Jadi kita pilih 5 sahaja. Okey, saya perlu bantuan daripada pelajar untuk menjawab soalan. Boleh? betul. Okey, Rahman. Okey, Kesian Rahman dia angkat daripada tadi tangan. dia angkat tangan, cikgu. Okey. Jadi, Rahman nampak ya slide ni? Okey. Salam. Rahman boleh cuba jawab. A. A. Okey, membuat pengiraan kos. Okey, betul. Betul. B. B. Menyediakan carta alir kerja.
Okey, betul. D. Oh, seterusnya D adalah melukis lukisan terperinci kerangka kayu. Okey, betul. F. F. Okey, mengira kuantiti papan kapur yang diperlukan. Dan yang terakhir. G. G. Okey, menyediakan senarai alatan, bahan dan pembinaan. Okey. Jadi yang tak ada kat sini adalah C dan juga E. E. Mana? Okey. E. Okey, kita tengok kenapa C dan E bukan jawapan. Okey, C adalah proses merancang tanda. Dia bukan proses merancang kerja. Okey, dan E adalah proses memasang sebab dia dah memaku. Okey, jadi Rahman betul ya, Rahman? Wah, Rahman pun betul semua ini ya. Harap-harap SPM nanti betul semua. Okey, soalan kedua bagi merancang kerja. Okey. Soalan yang keempat, A, B, C, D dan E adalah pernyataan merancang kerja pemasangan kemasan siling yang tidak mengikut urutan. Okey. Ini kena ambil tahu. Jadi seterusnya, berdasarkan pernyataan merancang kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Okey. Urutan ni kena ambil perhatian sikit. Okey, jadi yang ni adalah proses merancang kerja mengikut urutan. Yang tadi pilih saja, tapi yang ni ikut susunan. Okey? Jadi saya perlukan seorang lagi pelajar untuk menjawab. Saya cikgu. Saya cikgu. Saya. Saya, Oh, cikgu. okey, Firdaus. Baru nampak muka penuh ni. Okey, Firdaus nak cuba jawab. Okey, cikgu. Okey ya. Kalau kita bagi Firdaus ni rehat sekejap, ambil nafas dulu sebelum dia jawab soalan cikgu tu, boleh tak cikgu? Boleh. Firdaus, sila tengok balik jawapan awak tu betul ke tak? Okey. Jangan memalukan kaum sekolah menengah Tanjung Bunga. Tak ada lagu Raja. Okey ya. Okey, kita rehat sekejap Firdaus dan juga calon-calon SPM yang berada di talian dan juga yang menonton sekarang ini. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2020. Masih lagi bersama saya Eli Arifin dan juga kita ada Cikgu Rosmah Mansor bersama dengan calon SPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga. Ya, hari ini subjek kita adalah hiasan dalaman kertas 1 di Sekolah Menengah Harian mata pelajaran vocational. Baiklah, Cikgu Rosmah. Ya. Masih cantik berbiru di situ. Okey, baik, terima kasih. Ya, dan murid-murid calon SPM pun sudah bersedia? Nak angkat tangan good? Ya. Ya, bagus. Cantik. Okey, jom kita mulakan, Cikgu. Okey, kita Sambung. sambung kepada soalan tadi. Okey. Firdaus dah ready dengan jawapan? Ready. Okey, kita tengok jawapan Firdaus. Langkah 1, apa jawapan dia Firdaus? E. E. Okey, E menterjemah lukisan kerja. Lukisan kerja. Okey, next. Langkah 2. D. D. Membuat pengiraan kos. Pengiraan kos. Okey, langkah 3. A. A. Menyediakan alat dan bahan. Alat dan bahan. Seterusnya langkah 4. G. G. C. Oh. C. Okey, Merancang langkah tanda. Okey, dan langkah 5 adalah B. okey, B. Memasang kerangka. Okey, jadi Firdaus dah jawab dengan betul lah mengikut pandai. urutan yang betul. Okey. Kita tengok soalan. Okey, yang ni adalah skop bagi proses merancang tanda. Okey, macam tadi kan saya tunjuk ni alat yang kita gunakan untuk merancang tanda. Jadi ini adalah proses dia. Okey. Dalam gambar pun ada, dia tunjuk macam mana menggunakan peralatan yang ada di depan sini lah. Okey. Okey. Jadi proses merancang tanda, A, mengukur keluasan. Mengukur keluasan, kita guna pita ukur lah. Okey, seterusnya mengukur aras ketinggian. Yang ni untuk kemasan siling. Kita ukur aras ketinggian. Okey.
Seterusnya menanda kedudukan. Okey, bila dah ukur kita tandalah. Dan yang keempat membina garisan lurus. Okey, garisan lurus kita boleh bina kita menggunakan benang penanda ataupun chalk line. Okey, seterusnya yang kelima menguji garisan ataupun kita menguji kerataan. Yang ni kita gunakan timbang air. Okey, yang panjang ni. Okey. Yang ni adalah proses merancang tanda. Okey, proses wajib sebelum kita laksanakan pemasangan kemasan. Okey, tengok soalan dia. Okey, soalan merancang tanda. Saya baca soalan dia dulu. Rajah 4 menunjukkan sebahagian kerja merancang tanda aksesori dinding. Okey, berdasarkan rajah 4, tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Soalan ni siapa yang nak jawab? Ayuni. Okey, Ayuni ke? Okey, Ayuni. Saya baca, awak bagi jawapan pada saya ya. Okey, menguji garisan menggunakan arah spirit. Betul. Betul. Okey, mengukur kedudukan aksesori dinding. Betul. Betul. Mentafsir lukisan kerja. Salah. Salah. Mengukur keluasan ruang kerja. Betul. Betul. Menutup lubang dengan palam dinding. Salah. Salah. Okey. Jadi jawapan yang betul dah kita guna alat yang betul lah. Sini dah ada. Jadi awak dapat jawab dengan betul lah. Okey, seterusnya kita tengok soalan merancang tanda juga. Nombor 6. Okey. Soalan dia, rajah 5 menunjukkan sebahagian kerja merancang tanda kemasan siling gantung papan simen. Berikut adalah penyataan merancang tanda kemasan siling gantung itu. Okey. Ini adalah proses merancang tanda. Kita tengok arahan soalan dia. Berdasarkan rajah 5 dan penyataan merancang tanda, pilih dan tulis penyataan yang betul pada ruang jawapan. Okey, ruang jawapan biasanya akan ada dalam kertas soalan lah. Okey, soalan ni siapa yang nak tolong jawab? Okey, Ayuni lagi. Okey, bagus Ayuni. Okey, apa jawapan Ayuni? Satu, menguji garisan penanda. Okey. Lagi? Kedua, mengukur kawasan siling. Okey. Nombor 3, membina garisan penanda. Okey. Nombor 4, menentukan aras ketinggian siling. Okey. Nombor 5, menentukan kedudukan rangka siling. Okey. Jadi pelajar, okey, macam saya sekarang ni saya tanda pada pernyataan merancang tanda kan. Tapi pelajar kenalah tulis semula sebab dalam soalan minta awak pilih dan tuliskan pada ruang jawapan. Jangan nanti tanda pada pernyataan kerja tapi tak tulis dalam ruang jawapan. Kalau awak buat macam tu tak akan dapat skor nanti. Okey, ini jawapan yang Ayuni bagi tadi. Okey. Kita pergi seterusnya adalah proses memasang. Okey, yang ini adalah skop bagi proses memasang. Okey, rajah 6 menunjukkan kemasan lantai kayu, papan jalur yang telah siap dipasang. Okey, berdasarkan rajah 6, susun penyataan langkah kerja memasang kemasan lantai itu mengikut urutan yang betul dengan menulis. Okey, yang ini dia tulis, dia dah cakap dah tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang jawapan. Okey, jadi soalan ni kena ambil perhatian. Sebab tadi kan bila kita minta ikut urutan, dia tulis A, B, C. Tapi yang ni dalam soalan dia bagi 1, 2, 3. Jangan lakukan kesilapan yang sama, Ayuni. Ingat tak percubaan hari tu? Ingat. Okey, jadi kalau dapat soalan, baca betul-betul. Apa arahan soalan dia? Sama ada untuk menulis okey, A, B, C ataupun 1, 2, 3. Okey ya? Jadi soalan ni saya nak minta lagi. Siapa yang nak tolong jawab? Tu Firdaus macam relax ke sandar tu? Firdaus ke? Oh hebat dia duduk kerusi hebat. Okey Firdaus. Okey Firdaus cepat jawab. Okey. Oh, boleh. Boleh ya? Okey. Apakah jawapan nombor 1? Menguji garisan penanda.
Hai, Firdaus. Nombor apa? Nombor 3. Sorry. Selesa sangat kursi dia tu, cikgu. Itulah tengah berangan aku Tengah tadi. berangan. Soalan nombor 6, Firdaus. Memotong memotong papan jala. Oh, betul lah tu. Mengukur, menanda dan memotong mengukur papan jalur. Okey, tengok betul-betul ni Firdaus. Okey, betul tak? Oh, okey, betul jawapan Firdaus. Okey, jawapan nombor 2. Nombor 2, menggunakan kayu pereti. Firdaus. Firdaus, sekolah mana ni, cikgu? Salah sekolah ni. Firdaus, soalan Firdaus. Oh, ni soalan. Nombor 7, bahagian A. Ni tengok. Okay. Okey, yang lain lah. Rahman ke? Tolong bantu Rahman lah. Rahman. Firdaus mungkin. Firdaus dalam mimpi dah ni. Okey, Rahman. Rahman boleh buka mic? Okey. Nombor 2 apa jawapan Rahman? Nombor 2. Berdua tak nampak. Nombor 2 tak nampak. Okey, tak apalah kalau macam tu saya lah bagi jawapan masing-masing semua. Membina. Okey. Membina gelegar dengan menggunakan kayu beroti. Yang kayu beroti. Yang ketiga. 3. Memaku papan jalur pada gelegar. Dia sangkut, cikgu. Okey, yang keempat. Okey. Yang keempat. Yang keempat. 4. Tak, dia keluar dia. Okey, yang keempat Lawaklah. adalah melelas permukaan papan jalur. Sebab kita ada 2 jawapan je tu. Okey, kena lelas dulu. permukaan. Barulah kita sapu shellac. Okey, dan yang terakhir kalau tak tahu jawab juga, tak tahulah. Sapu shellac. Yang last kali tu dah ada menyapu shellac. Jangan bagi cikgu marah. Kan? Tak dapat makan lagi. Masih tak nampak. Okey. Kita tengok soalan yang ke-8. Okey, soalan nombor 8. Okey, ini arahan soalan dia. Rajah 7. Sekejap lagi saya tunjuk rajah 7 tu. Okey, saya baca arahan dia dulu. Okey, rajah 7 menunjukkan gambar langkah kerja pemasangan kemasan siling gantung papan simen. Berdasarkan rajah 7, padankan gambar langkah kerja itu dengan penyataan langkah kerja yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang ni berbentuk soalan suai padan. Okey, dan penyataan kerja. Dari gambar kita suai padan dengan penyataan kerja. Okey, semua nampak dah clear dah ni? Hidayat nampak dah, Hidayat? Hidayat nak jawab ke? Nampak. Senyum je Hidayat. Okey. Boleh. Okey, Hidayat nak jawab. Okey. Jadi tengok gambar rajah pertama. Apa gambaran dia tunjuk tu Hidayat? Membaku. Okey, memaku pendakap sempadan L pada dinding. Okey, betul. Nombor 2, gambar rajah yang kedua. Apa bahan dia guna? Benda besi. Apa dia? Dia ada rangka. Ya, rangka apa tu? Rangka papan pula tu. Rangka sempadan L. Okey. Kita menyambung penjuru rangka sempadan L. Yang ketiga, gambar apa tu Hidayat? Dia tengah buat apa? Masang dawai. Okey, memasang dawai penggantung. Okey, gambar yang keempat. Memasang kerangka T. Memasang kerangka T. Dan yang terakhir adalah memasang panel papan simen. Panel papan simen. Okey, terima kasih Hidayat. Pandai pun. Ingatkan tak nampak, saya nampak juga. Aduh. Okey, kita tengok soalan ni adalah soalan nombor 9 berkaitan dengan kemasan akhir. Okey. Kita ada rajah 8 menunjukkan sebahagian kerja membuat kemasan akhir kertas dinding. Semua tengok betul-betul ini. Nanti tak nampak. Okey. Arahan soalan, berdasarkan rajah 8, tanda right bagi penyataan kerja kemasan akhir yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, yang ni saya mohon sangat para pelajar bila ada gambar rajah dalam soalan, perhatikan betul-betul gambar rajah tu. Dia akan bantu awak dalam menjawab soalan. Okey. Jadi dalam gambar rajah kita boleh nampaklah dia tengah gunakan seam roller untuk kemaskan cantuman. Okey, yang tu dah boleh bantu awak dalam menjawab.
Okey, soalan ni, okey, siapa nak jawab? Nampak ke tak ni? Siapa nak jawab? Nampak. Firdaus dah jawab. Okey, Firdaus tolong jawab. Tak nak. Jangan salah soalan. Okey. Okey. Memotong lebihan kertas dinding. Apa jawapan awak, Firdaus? Betul. Betul. Okey, membersih lebihan perekat. Betul. Betul. Membuat padanan corak. Salah. Dia adalah proses memasang, bukan kemasan akhir. Merata sambungan. Betul. Okey, betul. Yang ni yang tadi bantu awak ni. Kita tengok gambar ni yang bantu jawab. Kalau awak jawab salah tu tak tahulah. Okey, yang kelima, menyapu perekat. Salah. Okey, menyapu perekat adalah proses memasang. Okey, kita tengok soalan terakhir bahagian dekat belakang tu. Okey. Kita tengok soalan terakhir bahagian A iaitu soalan nombor 10. Okey, saya baca soalan dia. Rajah 9 menunjukkan kemasan siling, lepa dan dekoratif. Okey, A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja membuat kemasan akhir, siling, lepa dan dekoratif yang tidak mengikut urutan. Okey, jadi dia ada bagi 5 penyataan merancang kerja. Tengok arahan soalan. Berdasarkan Rajah 9 dan penyataan langkah kerja, susun langkah kerja itu mengikut urutan. Okey, ini yang betul dengan menulis A, B, C dan E dalam ruang jawapan. Yang ni dia minta tulis A, B, C pula. Jadi, jangan pula nanti kat sini tulis 1, 2, 3. Okey, kita tengok baliklah. Okey. Kita tengok pada penyataan merancang kerja. Okey, soalan ni siapa yang nak jawab? Naufal. Oh, Rahman. Rahman kat tangan ke Naufal? Mana-mana. Okey, Rahman lah. Okey. Rahman, nombor 1 apa dia jawapan Rahman? C nombor 1. Nombor membenam kepala paku dengan pembenam paku. Okey. Yang kedua? A. Okey, menutup penyambungan antara siling dan birai hias. Yang ketiga? B. Mengemas sambungan dengan kemasan penudah. Nombor 4? D. Menutup lubang antara siling dan medallion. Okey, yang kelima adalah membersih lebihan tepung penyumbat. Okey, kita tengok jawapan Rahman. Betul ke tak? Okey, betul. Okey, langkah 4 adalah D dan akhir adalah E. Okey. Okey, Rahman pun betul juga. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian B kita ada 3 soalan saja. Satu soalan adalah 10 markah. Dia ada pecahan dia. Bukannya 10 markah tu maksudnya satu soalan kena jawab 10. Dia ada A, B, C pula lepas tu. Okey, jadi soalan 1 dan 3, pelajar kena mengaplikasikan jawapan dengan huraian yang betul dan jelas menggunakan ayat yang bertepatan dengan tugasan. Okey, untuk soalan 2 adalah pengiraan kos. Jadi untuk soalan ni, saya buat latih tubi dengan pelajar Tanjung Bunga untuk mudahkan pelajar buat ayat yang lengkap. Okay, kadang pelajar ni dia tahu. Dia tahu apa benda, dia biasa dah buat. Tapi nak buat dalam bentuk ayat. Nak buat dalam bentuk ayat. Nak susun ayat tu macam mana, nak tulis apa yang nak tulis dalam bentuk ayat tu. Jadi saya buat ni, dia ada aktiviti, dia ada alat, bahan dan tempat. Okey, yang ni saya ambil untuk contoh pemasangan kertas dinding. Okey, prosedur kerja dia adalah menyediakan permukaan. Jadi aktiviti dia kita ambil alihkan. Maksudnya kita alihkan alat dan bahan perabot tempat dia ke tempat yang selamat. Contoh kalau ayat dia kita tulis mengalihkan perabot ke tempat yang selamat. Okey. Seterusnya merancang tanda. Merancang tanda aktiviti dia mengukur alat dan bahan dia kita tulis pita ukur, tempat dia keluasan dinding. Jadi ayat dia mengukur keluasan dinding menggunakan pita ukur. Okey, untuk memasang aktiviti dia sapukan alat dan bahan kita guna gam.
perekat dan tempat dia belakang kertas dinding. Okey, jadi ayat dia sapukan gam perekat di belakang kertas dinding. Okey, kemasan akhir. Untuk kemasan akhir, aktiviti lapkan lapkan. Alat dan bahan adalah lebihan gam. Tempat dia kertas dinding. Lapkan lebihan kertas dinding. Lebihan gam di kertas dinding. Okey. Okey. Jadi yang tu dah bantu pelajar lah. Okey. Sebab dia perlu huraian. Jadi ada pelajar yang lemah, mungkin dia payah nak untuk buat soalan. Yang, nak buat ayat. yang terakhir tu tak ada tempat. Okey, yang terakhir. Okey, jadi bukan semua. Okey, semua pernyataan tu perlu ada tempat. Jadi sebab tu saya tinggalkan ruang kosong. Okey, contohlah kerja-kerja akhir, bersihkan peralatan selepas digunakan. Jadi selepas digunakan tu maksudnya tak ada tempat lah. Jadi saya kosongkan. Jadi saya nak bagi tahu kepada pelajar tak semestinya ada tempat. Okey. Okey, faham. Okey, kita tengok contoh soalan 1. Okey. Contoh soalan untuk bahagian B ni adalah aplikasi. Jadi soalan dia level agak ni lah, tinggi sikit. Okey, rajah menunjukkan ruang pejabat yang menghadapi masalah ketidakselesaan kepada pengguna akibat pencahayaan daripada tingkap. Okey, soalan dia. Berdasarkan rajah, maksudnya kena rujuk rajah. Nyatakan aksesori tingkap yang mudah dipasang dan kurang penyelenggaraan untuk ruang pejabat itu. Okey. Boleh saya tahu jawapan? Ayuni? Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ayuni. Ya. Okey. Nombor 1 mengukur keluasan tingkap. Okey, mengukur kawasan tingkap. Yang kedua? Okey. Yang tu awak pergi dah huraian. Jadi apa ni aksesori tingkap yang awak nak pasang? Saya cikgu. Bidai dengan... Siapa tu? Firdaus. Okey. Bidai dengan... Okey, bidai dan juga langsir. Okey. Jangan buat leceh no. Okey. Aksesori tingkap kita ada bidai dan langsir. Okey, cikgu. Kita sebenarnya kesuntukan masa. Kita memang nak kongsi tips-tips dengan calon-calon SPM dengan lebih banyak lagi, tapi nak buat macam mana, kita memang kesuntukan masa. Jadi kita mungkin nak dengarkan sedikit kesimpulan daripada cikgu ataupun nasihat sikitlah kepada calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang ni. Okey. Jadi seperti sedia maklum, kita ada 10 hari lagi. Gunakan 10 hari ini untuk banyakkan latih tubi dan juga ulang kaji. Okey, pelajar tolong hafal prosedur kerja pemasangan yang awak dah belajar masa tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang berkaitan dengan pembinaan dinding, pembinaan lantai dan juga pembinaan siling. Jadi prosedur kerja tu amat penting. Okey. Jadi itu yang sangat penting perlu dititik beratkan. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rosmah Mazhar sebab sudi bersama kita hari ini. Terima kasih juga kepada calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Bunga di talian dan juga kepada anda adik-adik yang sedang menonton sekarang ini, jangan lupa untuk teruskan bersama Road to Success SPM 2020 esok dari pukul 3 hingga 6 petang. Sebab kita akan ulang kaji ataupun kongsikan bagaimana untuk menjawab soalan untuk kertas produksi multimedia dan grafik berkomputer bersama dengan Wani Carey. Jadi kita jumpa lagi di Road to Success SPM 2020. Good luck kepada semua calon. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Mungkin boleh salam. Tangan satu. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Nur Hidayat bin Muhammad Alias. Saya dari SPNK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Dan saya calon SPM 2020 kertas hiasan dalam asas. Saya amat berminat dengan topik pengiraan kos dan saya harap saya dapat menjawab dengan baik nanti.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Firdaus bin Kamarudin dari SMK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Saya ialah calon SPM 2020 dalam hiasan dalaman asas. Saya berminat dengan subjek hiasan dalaman asas kerana mudah mendapat A dalam mata pelajaran dan mudah difahami. Saya berharap saya dapat melanjutkan pelajaran dan di peringkat yang lebih tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Abdul Rahman Roslan. Saya daripada SMK Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Saya mengambil mata pelajaran hiasan dalaman asas SPM 2020. Antara sebab saya berminat dengan mata pelajaran hiasan dalaman asas kerana saya suka latihan mali seperti pemasangan kemasan lantai jubin dan kemasan silin lepa dekoratif.